Terima kasih Dr. Zalina. Sememangnya tajuk saya untuk hari ini adalah penjenamaan profesional guru atau pegawai. Kita tahu bahawa sebagai seorang guru, kita sememangnya kita ada kelebihan dalam satu-satu perkara dan kita boleh juga membina keterampilan kita dalam perkara yang lain. So penjenamaan kita, penjenamaan profesional kita adalah satu perkara yang sangat penting. Kita tahu bila sebelum kita jadi guru, kita menghadiri pengajian kita di peringkat ijazah dan disambung pula kalau tak ada ijazah kita bukan 4 tahun, termasuk aspek pendidikan, bachelor pendidikan, kita terpaksa buat diploma pendidikan. Kombinasi dua ni, so kita ada pengajian, latihan dan seterusnya perkembangan. Dalam kerjaya kita tidak boleh lari daripada perkara perkembangan itu yang kita lakukan melalui LADAP, dan pada hari ini umpamanya dalam program CDL ni merupakan untuk professional learning development kita. So education, training dan development merupakan satu yang memang penting bagi kita. Kita sudah terima education, kita sudah ada latihan. Sekarang ini adalah aspek perkembangan. Dan perkembangan ini boleh berlaku untuk 10 tahun, 15 tahun sehingga kita bersara. Apa yang kita belajar semasa pengajian kita mungkin pada satu masa nanti sudah jadi obsolet. Apa yang kita terima dalam latihan diploma pendidikan kita atau praktikum kita sekarang ini mungkin sudah menjadi obsolet. Kita terpaksa mengenali style atau kaedah yang terkini. So untuk itu, aspek perkembangan atau development itu adalah sangat penting. Kita mula dengan ijazah, kita mungkin melalui diploma pendidikan, tapi akhirnya perkembangan itu adalah sangat penting. Next slide please. Ini satu contoh branding pegawai. Okay. Bahawa kita boleh ada dua core utama kita, apa keterampilan atau core keterampilan kita ni. Dan dalam perkara ini, jangan kita selalu bimbang sangat tentang perkara di mana kita kurang mahir atau kurang arif. Sememangnya kita kena belajar, tapi kita jangan bimbang tentang perkara itu. Sebaliknya, apa kita buat adalah untuk mencemerlangkan diri dalam perkara di mana kita mahir. Think about the things that we are good at rather than worrying about the things that we are not good at. When I was doing my PhD, ada masanya kita rasa, wow, ada banyak perkara yang saya perlu belajar. Dan kita mula bimbang. Tapi saya pergi ke sebuah sekolah di mana saya kutip data, saya masih ingat SMKB di Kota Baru. SMK Kota Baru. Dan dalam satu laluan, saya nampak, don't worry about the things that you are not good at, but excel in what you are good at. What you are not good at, memang kita nak belajar, tapi don't start worrying too much dan rasa macam kita ni tak seeloknya, kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. Kita lebih fikirkan tentang kelemahan. Jadi untuk seorang SISC plus umpamanya, core satu keterampilan utama dia ialah pakar kandungan subjek. Core kedua, keterampilan beliau, branding dia ialah kaedah atau style pengajaran dan pembelajaran. Dia arif tentang style dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Plus 3 dia tu adalah kejurulatihan dan mentoring umpamanya, mungkin dalam bidang pentaksiran, dan yang kelima, pembangunan profesional. Dia boleh membantu dalam pembangunan profesional. So ini merupakan jenama seseorang. Dan jenama ini boleh ditentukan oleh individu itu sendiri. Kerana kita tahu kehebatan kita. Tapi bila kita ada jenama ni, itu tidak bererti bahawa kita lari fokus untuk meningkatkan keterampilan yang lain. Dan saya juga nak sebut bahawa branding kita ni boleh berubah daripada tahun-tahun bila kita mula kerja sehingga kita menjadi lebih mahir dan
2+3 kita ni boleh berubah. 2+3 ni tak semestinya jadi 2+3, ia boleh juga menjadi 3+3 atau boleh juga menjadi 2+4. So, ini adalah satu perkara yang arbitrary tapi tak bolehlah banyak. Kita tak mau jadi jack of all trades. Ya. Kita perlu juga master. Perkara lain kita tahu dalam masa jadi cikgu di sekolah banyak perkara yang kita harus tahu sememangnya. Tapi branding kita tu sememangnya dalam 3, 4, 5 atau 6 perkara yang utama sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan, contoh professional branding ini saya reka sendiri. Core 1 bagi seorang guru umpamanya ialah kepakaran kandungan, content expertise. Kalau anda cikgu sejarah, maka content expertise anda sepatutnya dalam bidang mata pelajaran sejarah itu. Core kedua ialah kepakaran tentang kaedah mengajar. Itu menjadi 2. +3 dia itu apa? Umpamanya pentaksiran bilik darjah, kejurulatihan sukan, dan umpamanya anda pakar dalam penggunaan 2 dalam PDP atau PDPR. So sememangnya anda boleh mempunyai branding anda sendiri. You can create your own brand. Saya nak ingatkan, ini adalah brand anda. It can be 3+3, it can be 4+, it can be 3+4, it can be 3+5 even, but not too many. To me, an ideal one, yang memangnya ideal adalah 2+3. Right? Ini contoh, bila saya kongsi dengan beberapa SISC dalam satu program Advanced Leadership Program. Satu daripada peserta kita, Jessica Edward daripada PPD Kota Belud. Selepas sesi saya, beliau reka branding dia sendiri. Dan beliau adalah subject matter expert dalam TWET dan bulatan yang tengah tu dan pedagogical knowledge. Ini merupakan dia punya 2 branding utama, 2 keterampilan utama. Tapi kelebihannya adalah di sekeliling. Umpamanya dalam assessment, iaitu pentaksiran, dalam coaching dan mentoring, dan yang ketiga dalam CPD/PLC, Continuous Professional Development dan Professional Learning Community. So ini merupakan branding yang dia letakkan pada diri dia sendiri. Tapi Puan Jessica, dia daripada acuan yang saya buat, dia tambah dengan uraian lagi apa yang akan beliau menjadi sub bidang kepakaran beliau dalam assessment umpamanya student head count, item analysis, 5-step data analysis process dan seterusnya dalam coaching dan mentoring, dia ada sub bidang dia, dan untuk CPD, PLC, dia ada sub bidang dia, perkara yang dia nak lakukan dari segi operational pada tahun 2022. Beliau anggap inilah branding beliau, ya. Dan branding ini mungkin boleh berubah atau tidak akan berubah dalam 5 tahun yang akan datang, tapi dia boleh juga berubah. Saya jangka dalam tugas saya sendiri bila saya mula sebagai seorang guru dan kemudiannya pada penghujungnya satu daripada saya punya +3 itu adalah pengantarbangsaan, pembangunan profesional dan juga bidang yang lain. So that became selain daripada kepimpinan dan pengurusan, educational leadership and management. So tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil kesempatan ini untuk nak bina your own branding. Anda boleh dapat acuan ini daripada Urustia CDL dan anda boleh rangka sendiri. Remember, don't worry too much about the things you're not good at, but excel in what you are good at. Rasa megah tentang what you are good at. Don't be too hard on yourself. Jangan sentiasa rasa, oh saya ni tak menyerlah. Kita semua boleh menyerlah. Kita ada branding kita sendiri. Find your 2+3 or your 3+3 or your 3+4. Find your own brand. So itu saja daripada saya pada hari ini, pada petang ini. Ada banyak buku yang anda boleh baca tentang branding. So terima kasih dan terima kasih kerana mendengar dan ada bersama kami untuk sesi pada petang ini.